Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah tetamu Allah, di waktu subuh yang mulia ini, alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana diberi ruang dan petunjuk kepada kita untuk bersama dalam waktu-waktu yang sangat barakah ini. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini insyaallah saya akan bincang tentang kelebihan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, di antara yang menjadi manusia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka tidak berada di waktu-waktu yang paling penting yang ada. Contohnya, seseorang itu dia tidak janji-janji, temu janji dengan Allah Subhanahu wa taala itu banyak dia tak bersama. Contohnya pertemuan dengan Allah di waktu yang paling afdal sekali, iaitu waktu solat fajar pun tak ada. Kalau pertemuan dan janji dengan Allah di solat berjamaah 5 waktu pun tak ada. Di waktu-waktu yang kelebihan-kelebihan qiyamul lail malam, sulusul lail, 1/3 daripada malam, 1/3 daripada akhir malam pun tak ada. Jadi di mana dia akan mendapat kelebihan-kelebihan itu? Sedangkan di waktu-waktu yang peak hours, di waktu-waktu yang banyak mempunyai kelebihan itu, dia tak bersama. Apatah lagi di waktu hari, waktu ada yang mempunyai kelebihan-kelebihan, iaitu di bulan Ramadan pun dia tak boleh bersama. Jadi sebab itu dalam hadis yang kita selalu dengar, ada rawma anfan, mana sangat rugilah seseorang itu, seolah-olah kata hidung dia tu, muka dia tersembang ke bumi. Rafu anfun, seseorang itu sangat rugi bila dia tidak dapat 3 perkara. Satu, bila dia dapat bulan Ramadan, dia tidak dapat keampunan. Sedangkan di bulan Ramadan itu semuanya diampun semua, tak ada sedikit pun yang mempunyai kelebihan besar. Tapi dengan kelebihan yang banyak macam itu, dia tak dapat apa benda pun. Yang kedua, seorang itu mempunyai kedua ibu bapa, dia tidak mendapat keberkatan daripada keduanya. Di mana dia ada peluang untuk berbuat baik kepada ibu bapa, tapi dia tak berbuat baik kepada ibu bapa. Yang ketiga, seseorang itu sentiasa mendengar selawat kepada Nabi Muhammad, tapi dia tidak berselawat kepada Nabi Muhammad. Jadi benda ini peluang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita balighna Ramadan, tujuan supaya Allah mempertemukan kita dengan Ramadan untuk mendapat kelebihan-kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita, di antara perkara yang besar, orang kata istidraj ini bukan perkara yang besar. Sebenarnya istidraj perkara kecil pun ada. Seseorang itu dia mendapat kemewahan dunia, tapi dia tidak ada mempunyai kelazatan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila seseorang itu Allah nak uji dia, Allah benci dia, Allah menghalang dia daripada untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan berzikir ini senang saja, sebut di mulut saja, tapi adalah suatu perkara yang berat bagi dia untuk sebut dan memahami dan menghayati. Dan dia berat untuk membaca Al-Quran, tak boleh nak baca Quran. Sedangkan orang lain boleh baca Quran banyak-banyak dan boleh baca, boleh khatam selepas subuh, selepas solat, tapi dia tak boleh. Itu satu-satu istidraj sebenarnya, satu ancaman dan satu penganiayaan. Dia diblok oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mengecapi lazat
lazatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lazatnya menunaikan solat subuh. Itu yang kita nikmat, yang kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada satu orang kata di antara punca sakit dan masalah pada orang dewasa dan kanak-kanak sebenarnya, yang paling besar sekali yang mengikut ahli psikologi kata, dan ini pun ada dalam Islam, iaitu orang sentiasa berjaga malam. Berjaga malam ni adalah satu perkara yang menyebabkan sakit, apa panggil as-sahar. Sebab itu saya tak pandai juga segi kedoktoran, dia kata ada satu hormon yang akan diaktifkan dalam pukul 12 hingga pukul 4 pagi. Okay. Jadi kalau siapa yang tak tidur dalam waktu itu, dia menghilangkan hormon, nama bahasa Arab hormon sa'adah, happy, maknanya dia mengeluarkan gelombang untuk di waktu pagi. Sebab itu kena tidur. Jadi kalau orang tu tak tidur waktu tu, dia akan tak bermaya, stres, dan dia macam lembek lah, macam dalam waktu pagi dia macam susah tidur. Jadi betul kalau tengok macam tu, dia buat kita mengantuk, belajar pun tak dapat, selalu menguap semua, dan sebab tak cukup tidur dalam waktu yang penting. Sebab itu kita tengok kalau waktu bangun pagi subuh tu, orang tu tak ngantuk. Oh, bangun subuh saya lebih baik saya tak bangun subuh, saya tidur masa tu sedap tu. Tapi tak. Orang yang bangun selepas subuh, waktu subuh lagi sebab tu. Sebab itu orang yang bangun subuh ni orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripadanya orang kata, orang nak bangun subuh ni tanam mubakkiran, tidur awal. Cuba tidur pukul 2 orang subuh dah. Dan satu lagi, untuk nak sebangun subuh, untuk tahajud ni, sebelum daripada itu dia tidak boleh melakukan maksiat. Contohnya malam tu tengok wayang, tengok apa bangun subuh, saya kurang dah. Ataupun dia tengok apa panggil benda-benda yang maksiat, maka Allah takkan jemput dia untuk datang ke ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala sebab dia melakukan maksiat. Dia kena clear dulu kan. Yang kedua, sebenarnya bangun subuh ni kena ada asbab dia. Tak alam kan, tak alam, tak lonceng, atau upah orang kena kejut dia supaya dapat solat subuh, kena usaha. Dan kalau nak pergi musafir, kita letak jam 2-3, semua pakai anak-anak letak jam supaya tak tertidur nak naik flight dan sebagainya, supaya dapat bangun subuh. Tapi supaya dapat pergi perjalanan. Tapi subuh ni prime time yang lebih, itulah masalahnya. Di atas, bila Allah nak beri nikmat kepada kita, maka Allah gerakkan segala tubuh badan kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya a'dha tu bergerakkan. Sebab itu ini fungsi zikir yang kita bincang pada malam ni. Yang ketiga, di antara ibadat ialah kita minta doa kepada Allah supaya dengan sebenar-benar, ya Allah, bangunkanlah aku subuh, ya Allah, bangunkanlah subuh, ya Allah. Macam stres, macam kita nak pergi perjalanan yang jauh, siap semua barang, semua songkok, semua biar letak kat situ, baju semua siap betul. Maka excited nak pergi sebelum. Jadi apatah lagi excited nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi ini. Jadi ialah kalau miss pun sekejap dah, tapi kebanyakan akan dapat jumpa bila kita beria-ria sangat untuk bertemu Allah di waktu yang paling sangat besar kelebihan-kelebihannya. Bayangkan kita kata waktu subuh ni, 2 rakaat sebelum subuh khairun minad dunya wa ma fiha. Solat sunat saja lebih baik daripada dunia dan isinya. Solat sunat saja, bukan wajib lagi, bukan fardu lagi kan. Bayang itulah kita tengok. Bayangkan, ini konsep kesilapan kepahaman orang tu kan. Kita kata di bulan Ramadan solat tarawih ini sangat besar, solat sunat tarawih je. Tapi orang tak datang solat fardu berjemaah setiap waktu di bulan Ramadan. Solat sunat tarawih saja kelebihan sangat besar. Apatah lagi kelebihan mesti sekarang ni masih ada. Sekarang ni pun ada, masih valid ya. Kelebihan solat subuh di surau ni, di mana-mana solat asar, mana lebih baik daripada solat tarawih dan Qadar kan. Itu special offer yang Allah bagi kepada bulan Ramadan. Tapi di setiap waktu ni ada kelebihan
Semua ada kelebihan. Mana kita tak miss. Kita miss subuh, kita boleh kejar lagi waktu zuhur. Di waktu zuhur, dikatakan waktu zuhur itu adalah waktu langit terbuka. Doa apa benda doa pun akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di waktu zuhur itulah macam zuhur ya, nanti pergi maghrib itulah. Ataupun nanti pergi asar atau pergi isya. Tak. Jadi kelebihan-kelebihan itu di mana tak, kebanyakannya dia tak memahami kelebihan-kelebihan itu. Yang ketiga, yang keempat, di antara bantuan juga ialah meringankan makan malam lah. Tak kenyang sangat lah, overload sangat tu dia macam sedar-sedar tu macam tak boleh nak bergerak ya. Itu di antara sebab-sebab juga yang untuk datang solat subuh ni. Jadi yalah, kalau kita subuh ni, kalau kita hari-hari mari subuh pun, tapi kalau satu malam kita leka, kita pun boleh miss juga. Ada boleh subuh kita tak tiba-tiba tak mau subuh. Macam mana tak mau? Sebab ada something wrong yang kita sebelum tidur tu tidak melakukan sebenarnya. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, as-sahar ni, berjaga malam yang sampai ni, itu satu punca daripada anak-anak juga lah. Malam main game apa semua balik, pagi pergi sekolah esok. Saya tengok masa saya mengajar dulu, pagi-pagi pukul 8 dia tidur dah. Naik bas, naik kereta dengan mak ayah pun tidur dah naik kereta kan? Sampai sekolah, masuk first period pertama pun, masa pertama pun tidur juga. Kata, kenapa tidur? Tidur tak cukup. Kenapa tak cukup? Tidur lewat. Kenapa tidur lewat? Jadi sebab itu kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini perlu. Sebab itu kalau orang semua kata selepas isyak sikit-sikit terus tidur, tak lewat daripada pukul 11. Tapi kalau kita tidur, kalau kita ada hal lain lah kan. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah ada pagi ini kita nak cerita tentang zikir. Sebab itu dalam Islam, dalam ibadat Islam ni semua perlu ada zikir. Dalam ayat Quran kata wa aqimis solata li zikri, dan kamu dirikanlah solat untuk mengingati aku. Jadi dalam fungsi solat sebenarnya mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu didaftarkan khusyuk dalam solat tu supaya ingat Allah kan, ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam baca Quran pun ingat Allah, tadabbur dan merasakan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam membaca solat ini. Dalam zikir pun tu juga ada istisyar, merasakan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok dalam satu surah Al-Baqarah kata fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun, iaitu ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku akan ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Kan? Kalau kita ingat Allah, Allah akan. Mana kalau kita ingat Allah, kita akan terus ingat Allah. Tapi kalau kita buat tak ingat, kita tak dapat apa benda tu. Kan? Kalau kita ingat satu perkara, kita akan concern benda tu. Sebab itu bila zikir ni sangat penting, bukan dalam surau saja. Sebab itu ada doa yang paling besar juga, doa pergi ke pasar, zikir ke pasar. Ke pasar ni ada banyak. Kita kata kat sini zikir pergi supermarket, zikir pergi Ion kan. Ingat Ion, kita tengok benda-benda yang supermarket, benda yang banyak kan. Kalau kita tak zikir, mesti mata kita full list, open kan. Tapi kalau kita zikir, taklah open sangat kan. Kadang-kadang buka tutup kan. Jadi kita mengingati dosa-dosa dan perkara-perkara, ingat Allah, ingat dosa dan sebagainya. Satu ayat Quran kata, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, ingatlah Allah zikrat yang banyak, bukan ingat sikit-sikit, sekali-sekala saja. Kan? Ingat sekali-sekala, ingat. Dan jangan kita pula kena ingat juga. Saya tengok ada juga para jemaah bila dia semayang, macam tak full ni macam ni kan. Subhanallah, macam tu dia, macam akhir-akhir sebut macam tu. Jadi tak subhanallah, tak macam tu. Jadi bila dah bangun daripada satu rukun Allah, macam tu.
macam tu. Kalau keadaan tu tak bermain, itu kena perhati juga. Macam dah sampai dah lemah sangat sebutan itu. Dan berzikir ni ada satu hadis yang mengatakan, Nabi Muhammad kata, ala ukhbirukum bi amalikum wa azkakum inda malikikum wa arfa'i darajatikum. Maksud hadis ialah, maukah Rasulullah kata, aku akan kabarkan kepada kamu sebaik-baik amalan kamu, sebaik-baik amalan kamu, yang paling suci amalan di sisi Tuhan kamu, dan yang paling tinggi darjat bagi kamu, paling tinggi darjat, dan yang lebih baik bagimu dari menderma emas, daripada menderma emas lagi, bukan duit lagi, dan perak, dan lebih baik daripada kamu bertemu dengan musuh, kita pergi berperang dan kamu memenggal leher mereka dan mereka memenggal leher kamu. Fighting dengan musuh fisabilillah. Jawab Rasulullah, jawab sahabat, nak Rasulullah, apa dia? Maka dia Rasul menyambut, ialah mengingati Allah Subhanahu wa taala, mengingati Allah. Sebab punca daripada segala-galanya mengingati Allah. Contohnya kita pergi buat umrah, kita pergi haji, pergi sana leka, tak ingat Allah, kosong amalan. Sebab tak ada nilai ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya berpunca daripada ingat Allah. Kita nak buat sedekah, kena ingat Allah juga. Kenapa nak sedekah? Ingat pahala, ingat tak kekurangan duit, kekurangan amalan, rasa nak tambah amalan, itu rasa nak sedekah. Itu datang daripada hati sebenarnya. Jadi amalan yang lebih baik daripada bersedekah. Tapi janganlah, saya tak nak sedekah dah, saya nak zikir je. Itu sebab konsep faham hadis tu, dia bukan faham satu hadis saja, satu hadis saja. Dan ada seorang badui, orang kampung Arab datang kepada Rasulullah SAW. Dia kata, wahai Rasulullah, syariat Islam ni banyaklah, dia kata, banyak-banyak, aku nak buat macam mana, tak tahu lah pilih mana satu. Ini pun dah tahajud pun dah banyak-banyak, dan saya ni tak sehat, lemah, dalam keadaan tua, banyak sangat. Maka khabarkanlah kepadaku supaya aku boleh buat sesuatu, berpegang kepadanya. Saya dia pegang, saya nak ambil satu, sudahlah, tak nak banyak-banyak. Maka Rasulullah kata, la yazalu lisanuka ratban min zikri. Sentiasalah basah lidah kamu dengan menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah. Sebab berzikir ni dia tidak perlu kepada kain pelengkar ke, kopiah ke, wudu ke, tak ada. Anytime, jangan duduk atas tandas sudah kan? Dalam kereta dan sebagainya, sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan segalanya. Sebab itu inilah kelebihan-kelebihan yang sangat kita perlu ada pada kita setiap hari. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, satu hari Nabi Musa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahawa Nabi Musa ni, malam kita belajar kita dalam Isra Mi'raj, Nabi Musa ni berada dalam langit yang ke-5, yang ke-6, langit yang ke-6. Nabi Musa ni berjumpa dengan Nabi Musa ni, dia kalim Allah. Dia sentiasa bertemu dengan Allah, dia sentiasa bercakap dengan Allah. Nabi lain tidak perlu ada melalui wahyu dan sebagainya, tapi Nabi Musa direct dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Musa ni keistimewaan dia, dalam ayat Quran ada 134 nama disebut dalam Quran. Nabi Muhammad ada 4 sebut. Yang lain disebut nama kamu, alam nasrah laka, ka itu sebut tentang Nabi, kamu. Tapi Nabi Musa tidak, ada 134 nama disebut nama dalam Al-Quran, dan lebih daripada 20 surah sebut nama Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kata kepada Allah, wahai Allah, ajarkanlah aku satu zikir yang boleh aku sebut selama-lamanya, dan zikir itu lain daripada lain, bukan biasa-biasalah, khas untuk dia. Maka Allah kata, qul, katakanlah wahai Musa, la ilaha illallah. Maka Nabi Musa kata, la ilaha illallah. La ilaha illallah ni biasa, dia kata semua orang tahu, tapi nak spesial. Maka kat sini dah Allah kata kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, sekiranya kamu kumpulkan langit apa yang isinya dan bumi yang apa yang diisinya satu bekas, dan la ilaha illallah satu bekas,
nasaya akan berat kalimah la ilaha illallah lagi daripada itu. Tapi Musa kita tengok ada la ilaha illallah. Kadang-kadang pun la ilaha illallah budak ni macam mana sebab tak kena tak kena sebut la ilaha illallah, sebut nama tu. Sebab tu masa kalau kita ada ta'ajud kita sebut masya-Allah macam tu, la haula wala quwata illa billah. Dan maknanya nak katanya besarnya kalimah la ilaha illallah kan, besarnya kalimah la ilaha illallah. Sebab besar kalimah la ilaha illallah dalam azan, akhir sekali kalimah azan Allah Akbar la ilaha illallah, akhir sekali dalam kalimah azan tu la ilaha illallah, sangat besar. Sebab itu Nabi Musa berkata kepada Allah, Allah simple nak yang canggih-canggih sikit ke nama boleh apa banyak ayat-ayat la ilaha illallah biasa dah kenal dah. Tak, maksud Allah, Nabi Allah kata sekiranya tujuh langit dan bumi yang apa yang ada dalam isinya daripada segala-galanya, daripada para malaikat, daripada semua arasy yang ada dan bumi ada yang ada dalam sini itu ditimbang dengan kalimah la ilaha illallah, nescaya berat kalimah la ilaha illallah. Kita lihat bahwasanya satu kelebihan yang besar yang kita selalu amalkan adalah kalimah saya nak bagi kepada satu zikir yang kita perlu buat, iaitu kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ataupun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dua-dua boleh pakai kan. Satu hadis mengatakan daripada Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang membaca kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, ataupun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali dalam satu hari, 100 marrah. Maka 100 kali dia baca ni kanat, dia akan mendapat 5 kelebihan. 5 kelebihan sebab zikir ni sangat-sangat besar sekali. Kalau setengah ulama kata dah cukup dengan zikir ni saja dah. Kalau kita 100 kali ini. Di antara saya uraikan maksudnya lah hadis ni, iaitu di antara satu perkara yang dia dapat kelebihan daripada dibaca 100 kali itu, satu kali ini disunatkan mula-mula daripada waktu pagi lah kan. Satu, dia dapat kebebasan seolah-olah pahala dia membebaskan 10 orang hamba daripada keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Bukan hamba-hamba biasa kan. 10, maknanya di zaman dahulu kalau seseorang itu buat satu dosa yang besar, dia nak bebaskan dari dosa itu, dia kena bebaskan satu hamba, kena beli satu hamba mahal kan, dia bebaskan dia. Hamba ni tawanan-tawanan perang yang dijadikan sebab tu Islam datang pahala yang paling besar sekali, bebaskan hamba, bebaskan hamba, bebaskan. Beli hamba je, bebaskan. Bebas mana dia? Bagi dia free lah. Sebab dia hamba ni dia tidak boleh miliki apa-apa benda. Slave kan? Slave ni, hamba ni yang dia satu pahala yang besar yang ada pada zaman dahulu, tapi dah tak ada lagi. Sekarang hamba lain pula lah. Hamba yang kena centi sebagainya kan, hamba lebih dahsyat lagi lah. Okey. Dan sesiapa yang membebaskan seorang hamba ni, setiap anggota yang ada, anggota badan yang ada pada hamba itu adalah menjadi satu. Kata-kata tangan, jari satu jari itu seolah kata dia membebaskan jari dia, jari orang yang membebas itu daripada api neraka. Maknanya dia bebaskan 10 orang hamba ni, segala membebaskan diri dia daripada dikenakan kepada api neraka. Atik Allah dalam Ramadan kita kata Allahumma atik riqabana wa riqa'i aba'ana minan nar. Salah satu doa yang besar yang kita baca di bulan Ramadan, ya Allah bebaskan diriku dan belenggu dua ibu bapakku daripada api neraka. Jadi kalau orang yang nak buat kebaikan kepada ibu bapa di bulan Ramadan itulah dia perlu lagi banyak buat baik kepada ibu bapa. Allahumma atik riqabana, ya Allah bebaskan belenggu tengkuk kita ni daripada Allahumma atik riqabana wa riqa'i abaina, dan belenggu kedua ibu bapa kita. Jadi tak ada dosa. Soalan, ya Allah bebaskan diriku dan diri ibu bapaku daripada api neraka di bulan Ramadan lagi. Sebab itu kalau di bulan Ramadan lagi dia tak nak buat baik lagi, tak adalah
tutup buku lah senang. Tak payah lah, dah habis tak payah. Maknanya besarnya kelebihan membaca 100 kali. 100 kali ini mengambil masa lebih kurang 7 minit. Lebih kurang 7 minit. Itu boleh test hari ini kalau nak buat. Yang kedua, siapa membaca 100 kali itu, Allah akan menghapuskan, Allah membagi kepada dia 100 hasanah. 100 hasanah, 100 kebajikan. Satu hasanah tu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hasanah, 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 kebaikan, kebaikan, kebaikan. Sebab Rabbana atina fid dunya hasanah, sebab itu doa ni sangat besar, sebab dia memang umum. Kebaikan di dunia dia buat baik, ke akhirat buat baik, habis. Apa lagi dah nak? Nak kebaikan dunia, nak kebaikan akhirat. Dunia pun nak baik, hidup senang, ada tidak susah, dapat rezeki, tidak ada kesulitan, dan di akhirat pun dapat hasanah. Tapi kalau hasanah di dunia, akhirat tak hasanah, habislah kan maksudnya. Mendapatkan 100 hasanah. Dan yang kedua pula, yang ketiga, dihapuskan 100 sayiat. 100 kesalahan-kesalahan kecil, yang dosa-dosa yang sikit-sikit, dosa yang ringan, dosa kecil. Dan orang kata pun hatta dosa besar pun kalau dia buat, dia akan dapat keampunan juga. Sebab dosa-dosa kecil ni kalau dia buat berterusan, dia akan jadi dosa besar juga. Dan contohnya boleh cakap sensitif juga. Sebab berasap ni kan, dia sikit je, ada makruh je. Tapi kalau tiap-tiap hari makruh, macam ada 10 sen je. Tapi kalau 10 sen, 10 sen, 10 sen, 10 sen tu dah setahun, banyak tu income tu. Sama juga kan. Jadi makruh je, tapi repetition itu kan. Macam benda yang makruh ni, bila berterusan, dia akan jadi convert pada satu dosa yang lain pula. Memanglah benda tu makruh, tapi dia boleh kepada, sebab dia berterusan kan. Kalau sekali lepas tu itu makruh tu. Tapi kalau hari-hari. Yang keempat, hifzan minasyaitan, dipelihara, dijaga daripada gangguan syaitan kan. Seseorang tu kalau ada masalah, gangguan ni buat sendiri je, tak payah pergi jumpa ustaz. Ustaz tolong buat gangguan saya kan. Saya pun ada gangguan juga. Macam mana saya nak bantu? Saya pun diganggu kan. Maknanya wiqayah ni ain ni kita tahu kan, penyakit ain ni bila bawa mati kan. Al-ain ni bila orang tengok kita dengan keadaan dahsyat, orang tengok tu nyampah ini kan. Jadi dia macam tu kan, sebab kita terus jadi sakit. Kita pun kadang-kadang tak tahu dari mana tiba-tiba sakit. Tahu mana, tak ada apa-apa benda pun, tak ada musuh apa, tapi ada hasad dengki, ada sihir dan hormon ni, stres, stress semua ni kan. Semua ni penyakit yang kita alami. Hari ni tak stres, esok stres. Kadang-kadang tak stres, elok-elok je, tapi bila ada jumpa masalah kat rumah, terus jadi stres. Terus jadi blow up, macam meletup gitu. Sebab itu kena betul hifzan minasyaitan, 100 kali satu hari, mengambil masa 7 minit je untuk kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarika. Dan yang kelima ialah kita baca 100 kali ni, kita mempunyai kelebihan yang besar daripada orang lain. Kalau saya baca 100, saya macam punya kelebihan. Tapi kalau Haji baca 200, Haji lebih pada saya. Saya nak lebih pada dia, saya kena baca 300. Haji baca 300, saya nak lebih pada dia, saya kena baca 500. Maknanya tak ada limit sampai 100. Kita pun sampai kira sangat-sangat nak cukup 100. Lebih tak nak lebih. Maknanya tak, kita kena usahakan lebih pada dia. Itu maknanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bila kita tahu macam ni, kita tak akan hari ni rugi besar sebab tak cukup kan. Boleh juga kita baca, kita buat installment kan. Hari ni baca 50, lepas tu baca pula 50 pula, supaya tak cukup 100 kali kan, sebab mungkin ada masa tak ada masa kita baca. Tapi itu yang 100. Dan yang paling besar juga di antara yang sunat yang datang daripada hadis,
Sesiapa yang membaca 10 kali selepas subuh dan selepas maghrib pun diampunkan dosa, dijaga daripada gangguan syaitan dan diampunkan segala dosanya. 10 kali selepas waktu subuh dan 10 kali selepas waktu maghrib. Itu kita jangan miss. Baca imam pun baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Itu kita boleh nak buat sendiri atau nak buat para jemaah pun boleh, free. Jadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir ini kelebihannya sangat-sangat besar. Mendapatkan 100 ni saja tak banyak 100. Jadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Sebab la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Lahul mulk, la ilaha wahdah, Tuhan yang asa saja. Wahdahu la syarikalah, tidak ada syirik baginya. Lahul mulk, bagi Tuhan itu kekuasaan. Walahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu padanya sangat-sangat mempunyai kekuasaan pada setiap sesuatu. Jadi benda yang simple, tetapi kita kena sentiasa buat. Satu hadis lagi tentang kalimah la ilaha illallah saja. Ini sangat besar. Sebab man akhiru kalamu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang di akhir hidup dia dengan kalimah la ilaha illallah masuk syurga. Ya. Dakhala la ilaha illallah. La ilaha illallah ni kata tidak ada siapa, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Mana bukan kata la ilaha illallah sebut di mulut saja, tapi tidak menzahirkan akal. Sebab itu kadang-kadang ajaran sesat ni dia mulut saja, dia zikir la ilaha, tapi tak pergi semayang, duduk dalam gua. Mana nak semayang jemaah? Dah satu-satu dah. Buat ke mana? Semayang dalam gua ataupun di tempat dalam bilik, tak sekolah jemaah, tak pergi surau. Satu-satulah. Macam dia ambil untuk tak jaga diri dan sebagainya. Satu hadis Nabi Muhammad bersabda daripada Abi Hurairah sallallahu alaihi wasallam, jadi jadidu, perbaharulah imanakum, perbaharukanlah iman kamu. Maka sahabat bertanya, bagaimana ya sahabat, kami nak membaharui iman kami ni. Bagaimana kita nak membaharui iman? Macam kita beli baju baru, tapi pakai 3-4 kali, 2-3 kali kenduri, dah jadi lusuh balik baju. Dan macam kalau baju kita boleh basuh, tapi bagaimana iman? Bagaimana nak jadidu iman kami? Bagaimana kamu nak memperbaharui iman ni? Maka Rasulullah kata, wa kaifa nujadidu qulubana ya Rasulullah? Bagaimana kami nak memperbaharui, refresh? Bagaimana kamu nak refreshkan iman kamu ni? Maka Rasulullah kata, qulu, katakanlah la ilaha illallah. Perkataan la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah tu, sebut la ilaha illallah ni, terasa takut. Terbayangkan bahasanya Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Terbayangkan, teringatkan kepahala, ingatkan azab, ingatkan seksaan, ingatkan tawakal kepada Allah, ingatkan takut kepada Allah, ingatkan cinta kepada Allah dengan sebut la ilaha illallah saja. Bukan sebut la ilaha illallah untuk keduri tahlil saja. Tak. Kita tahlil itu la ilaha illallah, tapi tak ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah la ilaha illallah ni sangat-sangat besar. Diriwayatkan satu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda dalam satu hadis yang panjang, dinamakan dia, hadis ni nama dia tokoh. Mana tokoh ni maknanya kat, satu keping kat yang mempunyai kalimah la ilaha illallah. Di pada mahsyar nanti Allah menceritakan bahwasanya Allah akan mengeluarkan seorang lelaki daripada api neraka. Seseorang lelaki ini dia mempunyai 99 laporan, kad, sijil mana catatan 99 itu satu salinan saja seluas mata memandang satu sijil, dan semuanya kejahatan belaka. Semuanya kejahatan belaka yang ada ditulis itu kejahatan semua. Tidak ada kebaikan, dosa-dosa dipenuh dengan zina. Maka bila dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kata, wahai hamba-hambaku, adakah kamu mengingkari, kamu reject, kamu mengaku tak ni apa yang ditulis kat sini semua ni? Bala ya Allah, ya saya mengaku. Atau
Atunkiru, adakah kamu nak ingkar apa yang ditulis kat sini? Azalamana, adakah kami ini menzalimi kamu dengan tulisan-tulisan ini? Tak ya Allah, saya penerima semua. Maka dia mengaku apa yang ditulis itu. Maka 99, satu je, satu bitaqah, satu catatan, satu kad yang ada padanya, yang diambil kad itu ditimbang dengan 99 itu, berat yang satu ini, berat yang satu kad ini. Maka dilihat dalam satu kad itu dan satu sijil itu tertulis kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi kalimah la ilaha illallah itu tertulis dibandingkan dengan 99 catatan yang mempunyai dosa itu, berat lagi la ilaha illallah. Maknanya berat pahala. Sebab itu kita lihat bahasanya, kita dengar satu hari Abdullah bin Mas'ud berada dengan Rasulullah duduk di atas satu bukit. Maka dia ajar, dikatakan kepada dia, Abdullah bin Mas'ud ni mempunyai badan yang kurus kering, betis yang kecil saja. Maka kawan-kawan macam gelak tengoklah dia. Maka Rasulullah kata, ingat, kalimata khafifatani thaqilatani minal mizan. Ingatlah dua kalimah yang sangat ringan, berat pada pahala, tapi berat pada pahala, tapi berat daripada sebutan, iaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahal azim. Dua perkataan ini lebih berat daripada bukit Uhud. Sebab banyak Rasulullah memberitahu kebanyakannya tentang bukit Uhud. Sebab bukit Uhud ini terkenal kan. Maknanya lebih berat daripada KLCC. Macam itulah dia, apa yang dimaklum dikenal kat situ, maka Rasulullah buat. Sebab itu sesiapa yang pergi solat jenazah, sesiapa yang pergi tasyik ke kubur, dia akan mendapat satu kira, satu pahala besar daripada bukit Uhud. Macam itulah. Uhud semua menyebutkan tentang bukit Uhud. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, maka dilepaskan daripada api neraka disebabkan satu catatan daripada kalimah la ilaha illallah. Jadi besarnya kalimah la ilaha illallah. Jadi marilah kita sama-sama untuk sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah doa apa dah? Allahumma a'inni ala zikrika, disebut zikir dulu. Ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Daripada kat situ itulah, daripada zikir, daripada ingat Allah, maka jadilah amalan yang baik. Husnul ibadat tu nak jadi amalan yang baik itu kena berzikir, kena ingat Allah. Dan suatu amalan ini, sebab itu syaitan dia tak attack badan kita. Syaitan akan attack hati kita sebenarnya. Dia tak attack bagi kita sakit tu saya lain kan. Tapi kebanyakannya yang masalah padanya hati. Attack pada hati, daripada hati itulah. Hati busuk lah kan. Kalau hati busuk segi fizikal pun sakit mati juga, hati rosak Tapi kalau hati rosak segi badan sehat, tapi hati dia rosak, itu pun lagi sakit, lagi susah juga. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu kita kata man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Sesiapa yang berat timbangannya, dia akan duduk dalam kehidupan yang baik. Wa amma man khaffat mawazinuhu, sesiapa yang ringan timbangnya, fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Amal itulah saqulat mawazinuhu khaffat. Kita nak dalam hidup ini nak timbangan saja. Timbangan berat ataupun timbangan kecil. Sakulat ni berat amalan. Di mana amalan yang dibawa tu amalan-amalan yang berhasil, amalan yang berkhasiat. Dah kita katakan amalan yang ada potensi itu, bukan bawa amalan kosong. Bawa amalan kosong saja tak ada nilai langsung. Jadi kena bawa amalan-amalan yang kuat. Di antara amalan-amalan kuat yang paling besar dalam satu hari, itu solat subuh berjemaah. Itu paling top sekali dalam setahun. Ahsan. Sebab waktu pun susah, bukan senang-senang nak dapat. Mana suatu perkara yang susah nak dapat, kebanyakan suatu perkara yang tinggi nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba tadi dia dapat kejayaan besar, iaitu dengan kalimah la ilaha illallah. Sebab itu kita sentiasa menyebut kalimah la ilaha illallah dalam banyak-banyak perkara lah. InsyaAllah
Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya wala takilni ila anfusina tarfata ain wala aqalla min zalik. Kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala walaupun satu kelip mata pun kita tak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam kita memandu lah. Kalau kita memandu daripada sini ke Bangi, microslip 1 minit pun kita dah boleh hancur. Kita boleh terbabas kemana-mana sebab tertidur terlelap kan. Apatah lagi kalau tertidur terlelap ingat Allah Subhanahu wa taala, tak ingat Allah. Sedangkan Allah itu yang memberi segala-galanya, beri kehidupan dia boleh lupa. Saya lupa Allah 3 hari 4 hari atau lupa semayang apa sebagainya. Jadi hati yang mengingati Allah Subhanahu wa taala ini adalah sangat zakiran. Sentiasa hati kamu ratban, sentiasa basah. Yang sebut tu sebut zikir, sebut zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi lah zikir-zikir yang kita laksanakan pada ini. Subhanallah wa bihamdi subhanallahul azim. Sebab tu kita dalam satu hari perlu kepada zikir pagi dan zikir petang. Semua ulama kata kalau kita tak makan pagi pun tak apa, tapi jangan, kalau miss makan pagi pun tak apa, tapi jangan miss baca doa zikir. Sebab tu saya kalau selepas hari Jumaat tu saya, kalau ada saya di imam, saya buat macam maksurat. Itu sebab tu zikir petang. Kalau zikir pagi, kita buat dalam maksurat ada boleh balik dan baca zikir-zikir itu, kita boleh amal sendiri. Walaupun tak boleh ikut satu set, kita bacalah apa-apa benda zikir. Lebih-lebih lagi, subhanallah wa bihamdi subhanallahul azim, subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati, ataupun dalam doa sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bila kita suri makna dia tu, kita akan rasa dapat besar. A'udzubika min abu'u laka bi ni'matika, aku mengakui dengan nikmat-Mu, abu'u bi dzambi, dan aku mengaku dengan dosaku, faghfir li, maka ampunkanlah dosaku. Ini zikir-zikir ini sebagai aksesori untuk membawa kita kepada ibadat yang sebenarnya. Jadi bila kita zikir kepada selepas sembahyang, sebab itu lepas sembahyang itu ada zikir juga. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, disambungkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di laut. Itu daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-samalah kita sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala qiyaman wa qu'udan, dalam keadaan kita berdiri dan kita duduk dalam keadaan segala-galanya. Dan kalau kita ikutkan doa ni, kita akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur pun berzikir, masuk tandas pun berzikir, pakai baju pun berzikir, makan pun berzikir, bawa kereta pun berzikir, buka handphone pun berzikir kan. Kita tak bismillahirrahmanirrahim. Ada gambar yang tak elok macam takkan macam tu kan. Pasal terkejut sikit kan. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu juga tak. Sama juga kita nak buka komputer. Sebab itu dalam doa lain, Allah macam mana doa kita nak buat kereta, macam doa kereta pun kita tahu dah. Sebab apa dia buat doa macam subhanallazi sakhkhara lana. Bila kita nak buat kenderaan ni, dia kata sakhkhara. Sakhkhara ni maknanya disediakan. Sakhkhara ni mana provide, mana Allah sediakan segala. Subhanallazi, maha suci Allah, sakhralana, yang memperuntukkan, mempersediakan kepada kita. Ya subhanallah, Allah menyediakan kenderaan untuk kita. Kita doa, maha suci Allah, ya Allah maha suci semua, ya Allah berikan kenderaan ni. Walaupun kereta tu kereta kita beli, tapi kita beli dengan duit. Macam mana nak dapat? Kita pun ada mata sehat, kaki sehat, boleh buat kenderaan dan sebagainya. Dan itu sakhra, itu doa, itu sangat penting. Jadi bila kita nak buat satu benda, kita kena baca doa. Jangan lupa hati sentiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sentiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah bagi kita ni diblok oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya Isyam blok handphone saya call dia pun tak dapat. Kenapa tak dapat? Sebab dia blok. Macam itulah. Macam tu juga kita, Allah dah blok dia doa dia daripada ingat Allah. Satu penyiksaan yang besar sekali. Satu penyiksaan yang besar sekali. Kita nak hubung dia dengan dia tak pernah. Dia tak boleh menghubungi dia sebab disebabkan masalah kita jugalah kan. Buat satu hal sampai orang marah, sampai kita lupa. Bila kita sebab itu di antara istidrak yang besar, iaitu dihalang daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita
Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan mendapat kenikmatan untuk bersebut nama Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana taqabbal minna du'ana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.